Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung kelas kita hari ini dengan kumpulan yang seterusnya. So kita akan mula dengan kumpulan 3. Okey, saya serahkan kepada Zubir. Okay, Zubir boleh share screen. Alright. Nampak? Assalamualaikum. Nampak kan? Ha. Okey. Saya punya benda yang saya nak present pasal kadar cukai dengan ribat cukai. Okey, kita start dengan kadar cukai dulu Okey. Dia tulis kat sini, selepas pendapatan bercukai diperoleh, cukai pendapatan boleh ditentukan dengan merujuk jadual kadar cukai. Okey. Kadar cukai ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah mengikut polisi kerajaan pada belanjawan tahunan. Okey. Maksud dia macam ni. Okey, tarik ni gaji dia 20,000 katakan. Okey. Kalau kita tengok jadual kat bawah ni, 5,001 hingga 20,000 kadar cukai dia 1%. Kan? Okey. So nak tahu berapa dia punya cukai, kita kena darabkan 15,000 dengan 1%. Okey, kenapa 15,000? 0 sampai 5,000 dia 0%. Yang ni kosong, tak ada cukai. Start daripada 5,001 sampai 20,000. So maksudnya ada 15,000 macam tu. So gaji tarik ni dia kena 20,000 tolak dengan 5,000. Sebab dia kata 15,000 berikutnya. Faham tak? Tak. Tak faham? Okey. Gaji kau tak faham? Okey. Okey. Gaji tarik ni dia 20,000. Kan? Okey. So, macam mana nak tahu dia punya kadar cukai yang dia kena bayar? Dia kena darabkan 15,000 dengan 1%. Okey, kenapa 15,000? Sebab 20,000 dah kena tolak dengan 5,000 ni. 5,000 ni kena tukar. Bukan kena tukar. Sebab 0 sampai 5,000 dia tak ada cukai. 0%. So start daripada 5,000 nak ke 20,000 tu, kita ada 15 pula. Kita ada 15,000 lagi. Sebab tu 1% ni kena darab dengan 15,000. Faham tak tarik? Faham. Okey. So 15,000 darab 1% dapat 150. Okey, so ni lah kadar cukai yang dia kena bayar. Boleh faham tak? Dalam masa sebulan. Apa? Benda tu dalam masa sebulan ke cukai? Ya. Setiap gaji yang kita terima. Okey. Okey, yang lain faham tak? Zubir, bulanan ke tahunan? Kejap. Oh, ni tahunan. Maaf ya tarik. Tahunan kan maksudnya. Aduh, Zubir. Tahunan maksudnya pada bulan 1 sampai bulan 12. Katakanlah dia punya jumlah tu 20,000. Baru kita kira. Dia bukan bulanan. So, kalau orang tu sebulan dia 20,000 kena darab dengan 12. Oh, okey cikgu. Baru kita boleh cari dia punya cukai. Tahunan. Alright. Okey, sambung. Okay, so next kita rebate. Apa cikgu? Rebate Rebate lah, sebut rebate. Okay, rebate. Okay. Rebate ni pula. Okay, dia tulis kat sini. Sekejap, nampak tak? Assalamualaikum. Nampak tak? Tak boleh besarkan sikit. Nampak. Zoom out tu. Aduh, kejap Aduh, malas nak bangun. Nampak je Tapi sebenarnya. nampak kan? Jauh cikgu laptop. Malas nak bangun. Okay, tak apa. Okay. So, rebate cukai.
Dia tulis kat sini, rebate cukai diberikan untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Terdapat dua jenis rebate cukai iaitu rebate cukai sebanyak 400 akan diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi 35,000 tertakluk kepada perubahan semasa. Okey, yang kedua pula cakap jumlah bayaran zakat atau fitrah oleh kewarganegaraan yang beragama Islam. Okey. So macam nak faham, kita tengok contoh satu ni. Okey, contoh satu. Encik Khairul memperoleh pendapatan tahunan sebanyak 125,300 termasuk allowance. Okey. Diberi bahawa allowance berjumlah 12,340. Okey, itu allowance dia. Okey, allowance dia adalah dikecualikan cukai. Pada masa yang sama, dia memberi derma. Dia derma 2,000 kepada perpustakaan. So, jumlah pelepasannya pula ialah 22,500. Hitung pendapatan bercukai Encik Khairul. Okey. Jumlah pendapatan tahunan dia 125,300. Ini. Okey. Lepas tu dah tolak allowance 12,340. Sama dengan 112,960. Okey, itu gaji pokok tak silap. Kan cikgu gaji pokok kan kalau gaji mesti tolak allowance. Ya betul. Gaji pokok. Okey, ni gaji pokok dia 112,960 ni. Tu gaji pokok dia. Okey, macam mana kita nak tahu pendapatan bercukai dia? Jumlah pendapatan dia tahunan yang dah ditolak allowance. Kenapa dia tolak allowance? Sebab allowance dia dah dikecualikan cukai. Kan? Okey. Lepas tu tolak 2,000. 2,000 ni dia dermakan duit dia dekat perpustakaan. So benda tu tak perlu itu kena tolak lah. Okey. Pelepasan cukai 22,500. Okey, yang ni yang dia dah bagi ni lah. Okey. So rumus dia jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. So gaji bersih dia yang ni tolak 2,000 yang dia derma, tolak pelepasan dia dapat 88,460. Okey, faham tak? Faham tak yang lain? Cikgu memang faham. 2,000 tu dapat dia mana weh tadi? 2,000 tu dia derma. Yang ni kan dia cakap kan, dia derma ke perpustakaan. Oh, kena masukkan jugalah. Maksudnya dia bagi derma sumbangan, jadi dia tolak. Dia bukan masuk, dia tolak. Dia kerajaan bagi pada kita, kalau kita derma kepada perpustakaan, kita boleh tolak. Jadi kita tak akan dikira untuk bayar cukai. Faham tak maksud dia? Pengecualian cukai. Gitu. Okay. Faham tak Tarik? Faham. Tarik Lepas je tu lain faham tak? tadi Zubir ada sebut gaji bersih. Okey, gaji bersih dia bukannya 112,000 tu. Yang tu kita pokok. panggil gaji pokok. Kalau gaji bersih tambah allowance je. tak, gaji bersih ni gaji pokok tambah allowance tolak dengan semua perbelanjaan. Tu panggil gaji bersih. Okey. Faham tak yang lain? Kalau tak faham kita pergi second ni. Sekejap, silap salah. Gaji pokok tambah dengan allowance saja. Jadi kat situ yang awak sebut tu gaji pokok. Kan betul saya cakap. Tak. Okey. Balik tadi. Okey. Sambung. Yang lain faham tak? Faham Zubir. Terima kasih Alia Syamimi jawab. Okey, contoh dua kita tengok. Ashraf mempunyai pendapatan bercukai sebanyak 47,531 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah 280 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ashraf bagi tahun tersebut. Okey. So gaji Ashraf ni 47,531. Okey. Kita tengok kat sini. Banjaran pendapatan bercukai. Gaji antara 35,001 hingga 50,000. Kadar cukai dia 8%.
Okay, faham? Faham tak kat situ? Ah. Okay. Lepas tu, dia tulis ni 35,000 pertama. 35,000 pertama, cukai dia 600. So, kita perlu kira yang 35,000 dah settle sebab dia dah bagi siap cukai dia ni, 600. Okay, sekarang ni apa kita kena kira antara 35,000 satu sampai ke gaji dia yang ni, yang 47,531 ni. Okay. So, first apa kita kena buat? Kita kena asingkan cukai yang 35,000 pertama. Okay, dia dah bagi siap-siap yang ni. Dia dah bagi dah 600. Okay. Lepas tu kita kena kira cukai yang selebihnya. Yang maksudnya atas daripada 35,000 nak sampai ke gaji dia. So, gaji dia 47,531 kena tolak dengan 35,000 untuk tahu berapa baki dia. Faham? Faham tak faham? Faham. Okay, faham. Okay, bila dah dapat tu, dah dapat amount yang dah tolak 35,000 tu, kita kena darabkan dengan 800 supaya tahu cukai antara 35,000 ke baki dia, ke gaji dia tu. Faham tak? Jadi dia memang kena ambil 8 lah sebab dah ada kadar tu dah tulis 8 lah. Ya, okay. Hmm. So, dapat amount 1,248 sen. Lepas tu, rebate yang layak. Okay, dia dapat rebate zakat sebab dia dah zakatkan 280 ni. So, itu kena tolak lah. So, nak tahu berapa cukai pendapatan dia? 600 ni yang 35,000 pertama tu lah. Okay, tambah yang daripada 35,000 ke gaji dia tu. Yang kita dah tolak yang ni. Yang 47,000 dah tolak 35,000 ni. Okay. So, bila dah tambah yang tu, kita tolak pula 280 ni. Sebab itu rebate yang dia dapat. Dia dah bayar zakat kan. So, cukai pendapatan dia 1,322.48 sen. Faham tak? Faham. Yang lain faham tak? Faham. Faham Okey, cikgu. Tu je kot, cikgu. Okey dah. Ada soalan nak tanya? Ada soalan tak? Tak ada. Okey, Yang dah lain tak ada tak? Yang lain ada. Tak ada. Tak ada Okey, dah tak ada, kita pergi ke kumpulan seterusnya. Okey, terima kasih Zubir. Boleh mulalah. Ya, Assalamualaikum. Saya dan Sofia dari kumpulan 4 akan membentangkan tentang cukai pendapatan. Okay. Saya akan membentangkan tentang PCB. So, apa itu PCB? PCB ialah potongan cukai bulanan. So, macam kita tahu kalau kita nak bayar cukai, kita boleh bayar melalui PCB ni. So, apakah potongan cukai bulanan? Potongan cukai bulanan ialah potongan pendapatan pekerja atau saraan untuk bayaran cukai tahun semasa. So macam mana kita nak kira ataupun macam mana kita nak tahu berapa kita kena bayar. So LHDN dia dah sediakan kaedah pengiraan berkomputer, PCB dan jadual potongan cukai bulanan. So LHDN tu ialah lembaga hasil dalam negeri di Malaysia. Dan apa yang kita kena buat? Kita kena buat perbandingan antara PCB dengan cukai yang perlu dibayar. Ada dua perbandingan. So kalau yang pertama, cukai yang perlu dibayar kalau lebih daripada PCB, maknanya bayaran cukai tu tak cukup. So kalau tak cukup, kita kena bayar dengan jelas dekat LHDN. Yang kedua, kalau cukai yang perlu dibayar kurang dari PCB,
maknanya ada lebihan potongan. So lebihan potongan tu akan dipulangkan oleh LHDN dan dimasukkan ke dalam akaun bank pembayaran cukai. Okay, boleh tengok dekat buku teks muka surat 108, contoh 4. Gaji tahunan Encik Lim ialah RM74,000 pada tahun 2020. Dia menuntut pelepasan individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan KWSP sebanyak RM7,000, insurans perubatan RM1,325 dan rawatan perubatan ibunya RM1,250. Lepas tu dia juga mendermakan RM1,000 kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM180 untuk potongan cukai bulanan. So, soalan A, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. So, kalau nak kira cukai pendapatan yang perlu dibayar ni, kita kena tahu dulu pendapatan bercukai ni. So, pendapatan bercukai ni, kita kena cari jumlah pendapatan, pengecualian cukai dan pelepasan cukai. Kita kena tahu tiga benda tu. So, jumlah pendapatan Encik Lim RM74,000 tolak dengan RM1,000 ni dari derma yang dia derma kepada pusat kebajikan ni. Lepas tu tolak dengan jumlah pelepasan cukai. Start daripada ayat kedua ni. Lepas tu kita total kita dapat RM54,425. And then kita boleh tengok pendapatan bercukai Encik Lim ni ada banjaran dia. Dia dah bagi banjaran ni. Banjaran ni boleh tengok dekat muka surat 105 tak silap. So cukai bagi RM50,000 pertama sebanyak RM1,800. Lepas tu kalau kita nak tahu cukai untuk baki seterusnya, kita tolak. Pendapatan bercukai Encik Lim tu kita tolak dengan RM50,000 pertama. Lepas tu darab dengan 14% sebab dia dah bagi kadar yang ditetapkan. So kita akan dapat RM619.50. Di beg yang layak RM0 sebab pendapatan bercukai Encik Lim lebih tinggi daripada RM35,000 ni. So baru kita dapat hasil dia. Cukai pendapatan yang perlu dibayar RM1,800 tambah dengan RM619.50 tolak dengan RM0. So dapat RM2,419.50. Yang B pula, dia tanya adakah Encik Lim perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan. So kan dia ada bagi tahu yang setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM180 untuk potongan cukai bulanan. So nak tahu dalam setahun tu kita darab dengan 12. So 180 darab dengan 12 bulan kita dapat 2,160 untuk satu tahun. So kita bandingkan cukai pendapatan yang perlu dibayar dengan jumlah PCB, mana yang lagi besar. So cukai pendapatan lagi besar daripada jumlah PCB ni, so maknanya dia bayaran cukai tu tak mencukupi. So kita tolak untuk dapatkan tahu berapa lagi kita kurang. So yang kurang bayar tu kita kena bayar dekat LHDN. So Encik Lim dia kena bayar sebanyak RM259.50. Seterusnya saya serahkan kepada Sofia. Okey, yang ni pasal taksiran cukai. Taksiran cukai ni ada dua, taksiran cukai bersama yang bermaksud taksiran yang dikeluarkan oleh suami atau isteri. Pendapatan isteri atau suami akan dijumlahkan dengan pendapatan suami atau isteri semasa membuat taksiran. So taksiran cukai berasingan, suami dan isteri masing-masing membuat taksiran secara berasingan. Syarat taksiran cukai bersama, suami dan isteri perlu tinggal bersama, mempunyai jumlah pendapatan untuk diagregat
dibandingkan dengan jumlah pendapatan suami atau isteri. Suami atau isteri yang memilih taksiran bersama mesti warga negara Malaysia jika tidak bermastautin dan hanya boleh dibuat dengan seorang isteri sahaja. Yang ni contoh dalam buku teks muka surat 109. Encik Rajan dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM53,000 dan RM57,000. Mereka masing-masing telah mendermakan 500 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Berikut ialah pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Rajan dan isterinya. Lepas tu boleh tengok kat jadual ni, diorang punya pendapatan individu. So soalan dia, hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Rajan dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. B. Antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Rajan dan isterinya? Jelaskan jawapan anda. Nampak tak jadual ni? Nampak? Kalau tak nampak boleh buka muka surat 110. Soalan A ni disuruh bandingkan antara taksiran cukai bersama dengan taksiran cukai berasingan. Kalau kat sini kita boleh tengok Encik Rajan dan isteri jumlah pendapatan dia campur and dia tolak dengan jumlah pengecualian derma sebanyak RM1,000. Pelepasan tak ada, lepas tu dia tolak dengan individu RM9,000, gaya hidup had dia RM2,500, tolak insuran hayat RM7,000, tolak insuran perubatan RM3,000, total pendapatan bercukai bersama diorang RM87,500. Cukai dasar RM4,600, cukai atas baki RM87,500 tolak RM70,000 sama dengan RM17,500. Lepas tu darab dengan 21% dapat RM3,675. Ribat cukai tak ada. So dia punya cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah RM4,600 tambah RM3,675 tolak RM0. Jadi RM8,275,000. Taksiran cukai berasingan pula, suami dengan isteri Encik Rajan dan isteri dia diorang punya bayaran lain. Tolak benda yang sama tapi cuma diorang dalam pendapatan yang masing-masing. Diorang tak sama macam, diorang tak campur sekali macam taksiran cukai bersama ni. And kalau kedua-dua suami isteri ada pendapatan, taksiran cukai bersama boleh menyebabkan jumlah pelepasan menjadi berkurang. Banyak pelepasan ada had tuntutan tanpa mengambil kira sama ada taksiran cukai bersama atau berasingan. Macam yang gaya hidup, individu, insurans hayat, gaya hidup, insurans hayat dengan insurans perubatan ni dia punya had diorang sama. Even walaupun tambah pendapatan suami isteri ataupun suami lain, isteri lain. Kalau tengok cukai pendapatan yang perlu dibayar kat sini, boleh tengok yang diorang punya jumlah tu jauh lah. Dia punya beza. LB, taksiran cukai berasingan lebih susah digunakan kerana cukai pendapatan yang perlu dibayar jauh lebih rendah iaitu RM840 berbanding dengan RM8,275 melalui taksiran cukai bersama. Terima kasih. Siapa tadi yang share screen? Cuba share balik semula. Yang last kali, yang akhir tu. Okey. Tadi saya nak betulkan sikit kat sini. Okey, semua tengok soalan ni Soalan ni dia tanya, dua orang ni suami isteri. Okey, adakah sesuai dia pilih taksiran cukai bersama
ataupun dia buat taksiran cukai secara berasingan. Maksudnya kalau bersama tu dia gabungkan pendapatan suami dan isteri campur. Okey. So bila dia campur, dia akan kira seperti seorang. Itu maksud dia cukai bersama. Okey, kalau taksiran cukai berasingan, okey, pendapatan suami yang suami tadi akan tolak dia punya pelepasan, tolak semua untuk dia je. Okey. Kalau untuk isteri ikut pendapatan isteri. So kalau dekat sini pelepasan tu bukan tak ada. Pelepasan tu adalah yang individu, gaya hidup, insurans hayat, insurans perubatan. Okey, awak nampak kat dalam kurungan dia tulis gaya hidup, had dia 2,500. Bermakna katakanlah gaya hidup, awak tengok suami tu 2,500. Isteri pun gaya hidup 2,500. Kalau kita tambah, kita akan dapat sebenarnya gaya hidup tu kita dah spend duit sebanyak 5,000. Tetapi kalau kita buat cukai taksiran bersama tu, had dia tak boleh ambil 5,000. Dia kena ambil 2,500 je. Sebab tu dia kata 2,500. Sebab walaupun kita dah keluarkan duit 5,000, maksimum untuk bahagian gaya hidup hanya 2,500. Sama juga dengan insurans hayat, maksimum dia 7,000. Walaupun kita kalau nilai tu lebih. Jadi di sini bila kita buat pengiraan, okey, sebab itulah bila dia buat pengiraan rebate cukai, taksiran bersama, dia akan dapat zero rebate sebab dia punya pendapatan bercukai tu lebih daripada 35,000. Okey, tapi kalau tengok dekat suami tadi, pendapatan bercukai dia adalah 32,520. Jadi dia layak mendapat rebate cukai iaitu 400. Tapi kalau isteri dia tak layak lah sebab dia lebih daripada 35,000. Pendapatan bercukai isteri dia 36,430. Okey, jadi bila kita kira cukai pendapatan tu, yang 840 tu dia combinekan. Okey, dia combinekan suami tadi dengan isteri, dia campur dah dapatlah 840. Sebab itulah kalau kita nak buat cukai, kita nak buat pengiraan cukai, taksiran cukai ni kita lebih dapat kelebihan lah kalau kita buat secara berasingan. Okey, jelas tak? Boleh nampak? Semua faham ke? Okey. So kita pergi kepada kumpulan seterusnya. Okay. Hari ini saya dan Adam akan mentangkan pasal cukai pintu ataupun cukai taksiran. So, maksud cukai pintu ataupun cukai taksiran ni adalah cukai pintu merupakan sejenis bayaran tahunan yang dikenakan oleh pihak berkuasa tempatan PBT ke atas para penduduk sesebuah kawasan perbandaran. PBT akan menggunakan hasil pungutan cukai pintu ini bagi membiayai kos penyelenggaraan bandar seperti kos mengangkut sampah, membersihkan longkang, mengindahkan landscape, membayar bil lampu jalan, menyelenggara lampu-lampu isyarat dan sebagainya. So, ini pula adalah cara mengira cukai pintu ataupun cukai taksiran. Cukai pintu dikira berdasarkan anggaran nilai sewa tahunan hartanah anda. Setelah nilai tersebut diperolehi, anda akan dicas mengikut kadaran peratusan oleh pihak berkuasa tempatan yang benar. Jumlah sebenar berbeza dari negeri ke negeri, tetapi sebagai garis panduan, jumlah sebenar dia dari negeri ke negeri ni dia lain-lain. Tapi kalau ikut garis panduan untuk Malaysia, dia 4% daripada nilai sewa tahunan hartanah kediaman anda. Nilai sewaan yang dinilai juga berbeza mengikut jenis dan spesifikasi hartanah. Maksudnya kalau kita duduk rumah biasa-biasa, nak bandingkan dengan rumah teres ke banglo ke, so rumah teres ni akan kenakan cukai lagi tinggi daripada rumah biasa. Sebab spesifikasi dia tu. So ni contoh macam mana nak kira cukai taksiran ataupun cukai pintu. Nilai sewa bulanan bagi hartanah tertentu dianggarkan dalam RM4,000. Anggaran sewa tahunan 4GB ialah
4,000 darabkan dengan 12 iaitu setahun. Memberikan jumlah sebanyak 48,000. Lepas tu, 4% akan ditolak daripada jumlah tu. Kadar ini adalah hartanah untuk hartanah atas tanah. Maksudnya Pak JB akan berhutang RM1,920 setiap tahun. Oleh kerana cukai taksiran dikutip sebanyak 2 kali sepanjang tahun, Pak JB perlu membayar sebanyak RM960 setiap pembayaran. Apa pendapat anda? Itu je cikgu. Okey, dah. Dah. Layan ada soalan nak tanya? Soalan Kalau ketat. ada soalan, saya ada soalan. Rumah biasa tu rumah apa? Rumah biasa contohnya macam rumah flat ke. Awak kena cakap lah. Jangan nak cakap rumah biasa. Oh. Maksud dia Sorry. harga pula cukai apa tadi? Cukai Cukai. pintu kan? Cukai. Cukai pintu tu akan mengikut jenis rumah. Jenis rumah. Jadi harga dia tu akan berbeza-beza lah. Kalau orang yang duduk kat kondo lain, orang yang duduk dekat rumah teres lain, apa lagi? Banglo lain. Okey, kalau orang yang duduk kat flat dia panggil apa pula cukai tu? Kalau orang yang duduk kat flat. Ada lagi satu kan nama dia? Ya ke? Ada. Waduh, saya tak buat research cikgu. Cukai petak. Cukai petak ada baca. Kenapa ke cukai petak? Sebab dia kan berkongsi fasiliti kan. Kita panggil apa? Strata. Strata tu maksud dia kita berkongsi fasiliti lah, kemudahan semua kat situ. Jadi dia tak panggil cukai pintu. Kalau orang yang duduk kat flat, yang duduk yang macam kondo tu dia tak panggil cukai pintu, dia panggil cukai petak. Tapi perkara yang sama lah, istilah yang berbeza. Okey, boleh? Boleh. Okey, yang lain ada soalan lagi tak? Okey, kalau tak ada kita pergi next kumpulan. Start cikgu. Boleh. Tajuk yang saya akan bentangkan ialah cukai tanah. Cukai tanah ialah cukai yang dikenakan terhadap pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan. Cukai ini ditafsirkan sebagai sewa bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965. Pihak yang mengutip cukai tanah ialah pihak berkuasa negeri iaitu pejabat tanah dan galian. Kesan pengelakan cukai. Pengelakan cukai seperti bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Akan dikenakan tindakan seperti notis tuntutan dalam borang 6A akan dikeluarkan di bawah Perundangan Kanun Tanah Negara 1965 Seksyen 97. Yang kedua, masih gagal menjelaskan jumlah dituntut dalam tempoh dinyatakan dalam notis tuntutan, akan dikenakan tindakan tanah boleh dirampas atau dirujuk hak di bawah Kanun Tanah Negara, di bawah Perundangan Kanun Tanah Negara 1965 Seksyen 100. Cara mengira cukai tanah. Kadar cukai tanah ditetapkan oleh kerajaan negeri berdasarkan lokasi, saiz dan jenis tanah. Jumlah cukai perlu dibayar setiap tahun bergantung pada kadar cukai tanah setiap unit keluasan atas jumlah keluasan tanah yang dimiliki. Formula untuk jumlah cukai tanah ialah jumlah cukai tanah sama dengan kadar cukai tanah setiap unit keluasan darab dengan jumlah keluasan tanah. Contoh boleh tengok dekat muka surat 112. Encik Hamid memiliki sebuah rumah berkeluasan 130 meter kuasa 2. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 43 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid setiap tahun. Kalau nak kira kena tahu dulu kadar cukai tanah dengan keluasan tanah. Lepas tu 43 sen ni darab dengan 130 akan dapat RM55.90 setahun. Itu je. Ada soalan tak?
Ada soalan tak? Ada soalan tak yang lain? Faham tak? Faham. Okey, kalau tak ada soalan, dah faham, kita terus bulan yang terakhir. Siapa yang akan present? Saya dengan Tarik. Okey. Okey, boleh mula. Assalamualaikum. Kami akan bentangkan tajuk cukai jualan dan perkhidmatan. Next you. Cukai jualan perkhidmatan mula dikuatkuasakan pada 1 September 2018. Terdiri daripada dua jenis cukai iaitu cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Maksud cukai jualan bukan cukai yang dikenakan sekali sahaja atas pelbagai barangan bercukai pada peringkat pengeluaran atau pengimportan. Next. Cukai perkhidmatan ialah cukai yang dikenakan terhadap pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai tertentu seperti perkhidmatan hotel, insurans dan takaful, penyediaan makanan dan minuman, telekomunikasi dan kad kredit. Mengira cukai jualan dan perkhidmatan. Kadar cukai jualan untuk barangan adalah berbeza, iaitu 5%, 10% atau kadar-kadar lain yang bergantung pada barangan yang ditetapkan. Manakala kadar cukai perkhidmatan ialah 6%. Contoh pengiraan pertama, Sofia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa dengan harga RM240 semalam. Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. Diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. Penyelesaiannya RM240 darab dengan 2 malam darab dengan 6% cukai perkhidmatan sama dengan RM28.80. Seterusnya saya serahkan kepada Tarik untuk contoh pengiraan yang kedua. Alamak, aduh. Okay. Contoh 13 ya. Encik Khor telah menggunakan 650 kilowatt joule elektrik pada bulan November. Diberi bahawa penggunaan yang melebihi 600 kilowatt joule dalam sebulan akan dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Jadual di bawah menunjukkan bil elektrik rumah kediaman Encik Khor pada bulan November. Blok tarif kilojoule 200, 100, 300, 300. Tengok je lah jadual tu. Tu soalan dia. A, hitung nilai X, nilai Y dan nilai Z. B pula, hitung jumlah bayaran yang telah dikenakan cukai perkhidmatan. C pula, hitung cukai perkhidmatan yang dikenakan dalam bil elektrik bulan November. Seterusnya Kak Cikgu. Ada lagi tak? Aduh, saya tak berapa sihat ni. Penyelesaian dia, kita kena fahami dulu masalah dia. Iaitu jumlah penggunaan elektrik, apa semua. Lepas tu merancang strategi, kita kena selesaikan soalan. Lagi tak? Lepas tu melaksanakan strategi. Kita jawab yang A tu kira X dia daripada ikut jadual. Ambil lah. Patutnya tengok je lah. Saya pun tak tahu cikgu nak jawab apa cikgu yang ni.
Dah habis. Terima kasih. Soalan tak? Macam mana lah X tu sama dengan 100 darab 0.334 tu? Macam mana Azris? Dia ikut jadual tu lah yang blok purata tu darab dengan dia punya kadar. Okey, jadi setak satu tu kena darab ni lah. 100 ni darab 2 ni, kan? Ha. So dia dapatlah nilai X tu. Kemudian Tu buatlah 300 ni darab dengan Buat, 0.516 tu, dapat jawapan untuk Y. Kemudian 50 darab dengan ni, dapat untuk Z lah kan? Okey. Yang kedua tu, jumlah bayaran tidak dikenakan cukai perkhidmatan. C. Cukai perkhidmatan yang dikenakan. yang cukai perkhidmatan tu Ni darab beza B dengan C ni apa? beza C D tu yang tak kena cukai, C tu dia punya cukai. Okey. Ni kenapa ambil yang kat sini? Yang 27, 3% tu darab dengan 600. Kenapa ambil nilai ni? Yang tu Tengok dapat jadual balik. Jadual balik tadi kan? Dia kata apa? Cikgu telah menggunakan 650. Okey, diberi bahawa penggunaan melebihi 600. Okey, akan dikenakan cukai perkhidmatan. Maknanya nilai yang lebih. Yang lebih 50 kan, sebab dia kira yang ini adalah 600 kan? So bawah ni 50 lagi. Jadi yang 3 yang di atas tu dia tidak akan dikenakan cukai perkhidmatan tu 600. 600 tu ambil daripada nilai Z sahaja. Okey. okey. So ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay. So kalau tak ada, kita dah habis dah pembentangan semua sekali. Okay, so apa yang awak belajar? Boleh saya tanya? Kita dah habis dah tajuk kalau ikutkan daripada pembentangan yang awak buat. Semua tajuk kita dah present. Semua pun kawan awak dah terangkan. So ada tak soalan nak tanya ataupun semua faham? Ada orang ke tak ada orang ni? Ada cikgu. Apa tadi cikgu tanya? Okey, so berapa cukai yang kita belajar? Berapa jenis cukai yang kita belajar? Belajar ada 8. Okey, ada berapa, nyatakan apa cukai yang kita belajar? Yang saya ingat cukai jalan, cukai perkhidmatan. Cukai jalan, kuat sikit tarik apa tarik? Alah. Saya tak berapa sihat ni cikgu. Cukai jalan lagi? Yang saya ingat lah. Tadi cukai perkhidmatan tu. Lepas tu cukai apa suami isteri tu. Ada pula cukai suami isteri. Bukan. Aduh. Cukai pendapatan. Cukai pendapatan. Cukai pendapatan. Okey lagi. Saya ingat mana lagi ni lah. Kelas akaun senyap tarik seorang je ke 5 akaun ni? Cukai tanah dengan cukai pintu. Okey, cukai tanah, cukai pintu. Okey, lagi ada? Itu je lah. Okey. So, pertama sekali awak perlu tahu apa dia percukaian. Okey. Kita kena tahu setiap jenis cukai tu dia ada tujuan-tujuan yang berbeza. Okey, dan awak kena tahu juga macam mana nak mengira soalan yang berkaitan dengan cukai yang berkenaan. Kalau dia tanya soalan cukai pendapatan, macam mana nak kira? Kalau dia tanya cukai tanah, nak kira macam mana? Cukai jualan perkhidmatan, macam mana? Okey. Kalau cukai taksiran cukai pendapatan, sebenarnya kita kirakan kita akan hantar LHDN kan. Kita akan buat taksiran tu hantar borang.
isi melalui komputer. Tadi kita kira secara satu-satu kan, kita nak tunjuk pada awak macam mana kita nak dapatkan nilai yang kita perlu bayar cukai. Tapi sebenarnya bila kita buat taksiran, kita akan isi borang secara online, isi hasil tu. Jadi benda tu semua sebenarnya kita tak adalah kira manual. Tapi untuk peringkat awak, pengetahuan, awak kena tahulah. Sebab tu nanti esok-esok awak bekerja, awak boleh nilai lah. Gaji awak ni banyak ni dalam tahun ni, okey, awak dah layak. Layak tu maksudnya perlu tak membayar cukai. Ataupun awak belum layak lagi untuk bayar cukai. Macam tadi dia kata, gaji tahunan bukan bulanan tahunan kurang daripada RM5,000 tak kena cukai. Siapa yang gaji tahunan dia lebih RM5,000 kena cukai. Tapi ada juga orang tak bayar cukai sebab apa? Sebab itulah kita kata kita kena jadi rakyat yang bertanggungjawab. Kalau kita layak dan perlu keluarkan cukai, kita keluarkanlah cukai. Semuanya untuk pembangunan. Kalau tak ada cukai pada rakyat, tak adalah fasiliti tu, LRT, ERL tu datang mana duit? Datang daripada cukai lah. Okey, dan bila kita bayar cukai, kalau tengok pada dalam buku teks yang kita go through contoh tu, dia detail dekat bahagian cukai pendapatan kan. Sebab itu relate kepada awak. Kalau awak bekerja tu memang awak tak akan lari lah daripada cukai pendapatan. Tapi kalau cukai rumah pula, cukai tanah, cukai pintu, dia kalau awak ada harta tu, ada rumah, ada tanah, dan awak kena ambil tahulah, kena tahu. Nanti kena bayar cukai tanah, kena bayar cukai pintu. Okay, bila kita ada harta aset lah. Dan tapi setiap orang perlu tahulah. Perlu tahu supaya kita nanti tak adalah kena denda, penalti semua tu. Okay, ada tak lagi soalan nak tanya? Kalau ikutkan saya rasa contoh tu ada banyak lagi dalam buku teks yang kita tak tunjuk. So nanti tengok contoh tu dan saya akan bagi quiz nanti. InsyaAllah dalam bentuk Google Form ke, nanti saya maklumkan dalam kumpulan. Okey, rakaman hari ni cikgu akan upload lah InsyaAllah malam ni. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan stop kelas ni kat sini lah.